Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sound check. Sound check 1 2 3. Tuan-tuan tepat. Tuan-tuan suara okey ke tak? Komen suara. Apakah suara okey? Kalau okey, cuba komen suara jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah malam ini kita sambung pengajian kita Penawar Bagi Hati. Sebelum dulu saya minta maaf kerana tak dapat teruskan pengajian 2-3 hari sebelum ini kerana kita ada program yang lain. Saya tiada di rumah. So malam ini berpeluang untuk sambung kitab insyaAllah. Malam ini pada muka surat kitab Jawi saya muka surat 64 ya. Muka surat 64 baris bawah sekali. Muka surat 64 baris bawah sekali. Muka surat Ar-Rumi saya tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'du fa'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Muka surat 64 baris bawah sekali. Muka surat kitab Jawi. Dan ketahui olehmu, wahai penuntut ilmu, bahawasanya yang menegah daripada taubat itu israr. Jadi kita masih lagi di dalam pembicaraan sifat yang mahmudah, sifat yang dipuji, iaitu sifat pertama adalah sifat taubat. Maka malam ini sambungannya dia kata penulis, dan ketahui olehmu wahai talibul ilm, bahawasanya yang menegah daripada bertaubat itu israr. Perkara yang menegah kita untuk melakukan taubat itu adalah israr. Apa arti israr? Artinya tetap mengerjakan maksiat. Yakni israr ni dia berterusan membuat maksiat, berterusan membuat dosa. Dosa kecil dia ulang-ulang, dia terus dosa kecil. Itulah yang menjadi penghalang, penegah daripada melakukan taubat. Dan adalah sebab bagi israr itu 5 perkara. Kemudian sebab yang kita jadi israr itu pula ada 5 perkara. Kita sebut satu-satu. Tuan-tuan boleh ambil link, masuk dalam grup masing-masing, tag nama kawan-kawan supaya ramai yang boleh dapat manfaat malam ini. Jadi 5 perkara yang menyebabkan israr itu. Yang pertama, bahawasanya siksa yang dijanjikan itu bertangguh, dan tabiat manusia itu bermudah-mudah ia dengan barang yang tiada tunai. Kenapa yang kita jadi israr ni? Kenapa yang kita jadi berterusan buat maksiat, tidak bertaubat, menangguhkan taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala ni?
Maka dia kata sebab Isra itu 5. Yang pertama adalah janji siksa Allah Subhanahu Wa Taala kita ni kita anggap jauh, bertangguh-tangguh. Dan tabiat manusia itu bermudah-mudah ia dengan barang yang tiada tunai. Maknanya dunia ini darul amal, tempat kita beramal. Ghadan, esok, darul jaza, tempat balasannya di hari akhirat kelak. Jadi manusia faham Allah nak balas siksaan Allah itu jauh lagi, bertangguh lagi. Dan tabiat sifat manusia ni dia bermudah-mudahlah kalau bukan barang tunai ni. Bermudah-mudah ia dengan barang yang tiada tunai. Kalau benda tak cash ni, manusia dia suka bermudah-mudah. Macam bayar hutang kalau ada expired date, kan? Selagi mana tak dekat ujung bulan dia tak bayar hutang. Demikian juga bayar yuran ibu bapa dan sebagainya di madrasah. Selagi tak habis bulan, selagi tu tak bayar. Manusia ni sifat dia bermudah-mudah dengan barang yang tiada tunai. Jadi siksa Allah Ta'ala juga, Allah Ta'ala akan siksa pada hari akhirat. Jadi barang yang delay, bila barang delay tidak cash, manusia bermudah-mudah. Jadi manusia delay, melewatkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ubatnya, apa ubatnya? Jadi kitab ni dia bagi penyakit, dia bagi solution, dia bagi penyakit, dia bagi penawar. Ubat orang penyakit macam ni adalah ubatnya bahawa berfikirlah ia supaya mengetahui ia akan bahawasanya tiap-tiap barang yang akan datang itu hampir ia. Ubat dia kita kena fikir, kita kena tahu bahawa kullu atin, setiap yang akan datang itu sebenarnya hampir. Kita kena faham tiap-tiap yang akan datang itu sebenarnya hampir. Macam kita ni, tua kita sebenarnya hampir. Lepas hari-hari tengok dah umur 40 dah. Sehari-hari dah umur 50 dah. Lepas hari pejam celik umur 60 dah. Dah tua dah pencen dah. Demikian juga mati nanti tiba-tiba datang. Al-mautu ya'ti baghtatan. Maut itu datang secara tiba-tiba. Jadi kita kena faham setiap yang akan datang itu adalah hampir. Dan yang jauh itu barang yang tiada datang. Yang jauh pula adalah barang hak tak datang ataupun yang telah lepas. Itu hak jauhnya. Seperti yang telah lalu. Ni barang yang telah lalu tu dah pergi jauh dah. Masa kanak-kanak kita itu adalah masa yang jauh. Masa remaja kita dah berlalu, itu yang jauh. Yang hampir ni hak nak datang ni, hak nak jemput kita, kematian nak jemput kita, ketuaan yang kita akan lalui, itu sebenarnya hampir. Kita kena faham macam tu. Jangan anggap Allah nak seksa kita lambat lagi, akhirat lambat lagi tak tahu bila. Jangan. Tu dia. Seperti yang telah lalu. Dan bahawasanya mati itu lebih hampir ia kepada seseorang daripada tali sepatunya. Kematian itu lebih hampir daripada seorang daripada tali kasut dia. Tali kasut kita ni hampir dah dengan kita, tapi kematian yang akan meragut nyawa kita adalah lebih hampir daripada tali sepatu. Dan tiada mengetahui ia adakah hari ini akhir umurnya. Dan kita pun jangan mengambil risiko. Kita tak tahu bahawa hari ini adalah hari yang terakhir kita. Hari ini adalah hari last kita tak tahu. Jangan sekali kita menanggung risiko. Sebab tu dia kata, dan tiada mengetahui ia adakah hari ini hari akhir umurnya. Kemudian obat dia lagi, berfikir ia betapa penat ia bekerja seperti kerja sawah kerana takut ketiadaan makanan pada tahun hadapannya. Maka seperti menanggung ia akan penat bekerja sawah tadi kerana hendak melepaskan lapar tahun akan datang, tahun di muka. Seperti itu menyegerakan ia akan taubah. Dia macam ni. Seperti mana orang tua kita dulu dia berpenat, bersungguh-sungguh bekerja sawah daripada pagi sampai petang membanting tulang. Kenapa? Takut berlakunya kekurangan makan pada tahun-tahun akan datang. Orang ini dia bekerja sungguh-sungguh supaya dia senang pada waktu tua. Jadi seperti itu juga dia kata, seperti itu juga menyegerakan ia akan taubah adalah supaya apa? Kita nak cepat-cepatkan taubah, kita nak segerakan taubah. Ini adalah kerana apa? Kerana melepaskan seksa pada masa yang akan datang.
Kita kena bersegerakan taubat ini supaya pada masa akan datang tadi kita tak timbul masalah. Kita tak timbul masalah akan disiksa Allah, akan diazab Allah. Jadi awal-awal lagi kita dah bayar cash taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari akhirat nanti kita tidak ada masalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana ibu ayah kita yang membanting tulang bekerja sawah supaya tidak menghadapi masalah tidak cukup duit perbelanjaan pada tahun-tahun yang mendatang. Itu dia nak bagi tahu. Seperti itu menyegerakan ia akan taubat kerana melepaskan seksa pada masa yang akan datang. Kerana lapar itu pun bertangguh juga. Lapar itu bagi bertangguh juga. Dan siksa api neraka lebih fidyah daripada lapar itu. Siksa api neraka itu lebih teruk daripada lapar itu sendiri. Itu dia. Jadi siksa api neraka itulah lebih payah, lebih pedih lagi. Lebih pedih pada siksa api neraka itu lebih pedih daripada lapar itu sendiri. Yang kedua, suka meninggalkan kesedapan. Suka meninggalkan kesedapan. Kenapa yang jadi kita israr, berterusan membuat dosa tanpa kita bertaubat, dengan kita delaykan taubat ini? Apakah sebab kita jadi israr ni? Yang kedua pula dia kata suka meninggalkan kesedapan dan keinginan. Sebab apa kita payah nak meninggalkan kesedapan? Buat dosa ni sedap lah awal-awalnya, rasa sedap, rasa enak. Dan keinginan nafsu kita pun barang sedap. Jadi bila dah terbiasa dengan kesedapan buat dosa, kesedapan lalai pada Allah Ta'ala, dia jadi enak, dia jadi biasa, maka suka nak meninggalkan kesedapan dan keinginan tadi. Maka ubatnya dia bagi apa? Ubat kerana susah nak tinggalkan kesedapan itu, dan ubatnya bahawa berfikir ia bahawasanya jika doktor yang kafir sekalipun menyebut baginya akan air sejuk pantang bagi penyakitnya dan memberi mudarat oleh air sejuk itu, akan dia nescaya meninggalkan ia akan air sejuk itu. Kalau kita susah payah nak tinggalkan keinginan kesedapan buat dosa ni, kita kena faham, kalau satu orang doktor, dan doktor tu pula doktor yang kafir, doktor non muslim, orang Cina ke orang Hindu ke, dia kata kamu ni sakit, kamu kena berpantang daripada minum air sejuk. Jadi kita semata-mata nak sihat daripada penyakit, kita sanggup meninggalkan air sejuk. Tak habis lagi tu. Akan dia nescaya meninggalkan ia akan air sejuk itu, sekalipun bersangatan inginnya ia kepadanya. Walaupun hati kita nak sangat minum air sejuk ni, dah biasa minum air sejuk. Demikian juga orang biasa minum manis, dah biasa minum manis ni. Kalau dia kecil manis, doktor kata jangan minum benda manis, maka dia keinginan juga hati dia dalam sehari tu nak minum juga benda manis. Jadi dia lawan juga. Siapa? Sebab apa? Sebab dia tahu air sejuk ataupun air manis tadi, gula tadi memudaratkan diri dia. Sekalipun bersangatan ingin ia kepadanya minum air sejuk tadi, maka hendaklah mengetahui, ini dia buat bandingan, maka hendaklah kita ketahui ia akan bahawasanya Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih benar daripada doktor itu. Kalau doktor kafir bagi tahu pada kita, kita percaya, sanggup kita tinggal minum air sejuk, sanggup kita tinggal minum air manis, apatah lagi Allah dan Rasul. Allah dan Rasul itu lebih benar daripada seorang doktor itu. Dan seksa api neraka pula lebih pedih daripada mudarat, kesakitan yang disebabkan air sejuk itu. Kalau kita kata air sejuk itu lebih membuatkan mudaratkan penyakit jantung dia, ataupun minum gula, makan gula itu memudarat kepada penyakit kecil manis dia, ketahuilah api neraka itu lebih seksa daripada air sejuk itu, dan menetapkan ia dalam hatinya akan bahawasanya ada gangguan sikit, minta maaf. Malam ni tripod kita tak ada, buat gear nak main sana, tak ada tripod, jadi kita pakai ni je, jadi terjatuh. Okey, kita sambung lagi. Dan menetapkan dalam hatinya akan bahawasanya apabila suka atasnya meninggalkan kesedapan dan keinginan pada masa yang sedikit,
maka betapa tiada sukar atasnya menanggung akan siksa api neraka. Jadi kita kena faham bahawa kalau kita kata susah nak tinggalkan kesedapan, keinginan buat dosa ni pada masa sikit ni, maka apatah lagi betapa tiada suka, adakah tak suka atasnya menanggung akan siksa api neraka dan atas luput nikmat syurga. Maknanya pengarang kitab ni dia buat istifham ingkari, maknanya dia sindir kita. Kalau atas dunia atas dunia yang tempohnya sedikit ini kita kata susah nak tinggal keinginan, kesedapan buat dosa, adakah tak susah bagi kita nak menanggung siksa api neraka di akhirat kelak, ataupun tak susah bagi kita untuk menanggung luputnya nikmat syurga nanti. Itu dia. Sebab yang ketiga, kenapa kita jadi israr berulang-ulang berterusan buat maksiat dan dosa tanpa bertaubat pada Allah Ta'ala. Ketiga sebabnya adalah menangguh ia akan taubat itu sehari lepas sehari, lepas sehari lepas sehari kita tak bertaubat pada Allah Ta'ala, kita duduk delay, dan berkata ia selagi akan taubat oleh aku pada masa yang akan datang. Dia kata tak apalah, aku akan bertaubat nanti bila tua nanti, bila pencen nanti aku bertaubatlah, bila janggut dah putih sikit aku bertaubatlah, rambut dah uban sikit aku bertaubatlah. Bertangguh sehari demi sehari. Dan berkata ia selagi akan taubat oleh aku pada masa yang akan datang, dan taubat itu di dalam kekuasaan aku. Dia kata taubat itu tak apa, under control. Dia kata bila-bila masa boleh taubat, under control. Dia kata di dalam kekuasaan aku. Jadi kalau ada penyakit jenis ni, obatnya bahawa berfikir ia dan mengetahui ia akan bahawasanya umurnya tiada dalam kekuasaannya. Baiklah kalau kamu kata taubat itu under control dalam kuasaanmu, taubat itu under dalam genggaman kamu, kita obat dia, kita kena fikir, kita kena faham bahawa umur kita ni tiada di dalam genggaman kita. Umur kita ni hidup mati ada dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya umurnya tiada dalam kekuasaannya, dan boleh jadi mati ia dengan terkejut, boleh saja mati dengan tiba-tiba. Al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu datang dengan tiba-tiba. Jarang sekali kematian itu datang dengan disangka. Yang selalu berlakunya, semalam baru minum air sekali, semalam baru hiking sekali, semalam baru jumpa, tiba-tiba dah tak ada. Jadi umur kita ni bukan dalam kekuasaan kita. Boleh jadi dan boleh jadi mati ia dengan terkejut sebelum ia taubat. Jangan kita menanggung risiko. Boleh saja kita mati diambil nyawa oleh Allah Ta'ala sebelum sempat kita bertaubat. Tambahan lagi, jika suka atasnya meninggalkan keinginan pada masa sekarang, nescaya pada masa yang akan datang lebih sukar ia. Kalau masa ni kita nak tinggalkan dosa, kita rasa suka, kita kata masa tua nanti nak tinggalkan dosa, nescaya masa tua, masa pencen nanti nak tinggalkan dosa lebih payah lagi. Sebab apa? Dia telah menjalar, dia jadi kukuh, akar dia menjadi semakin kukuh, maka nak cabut jadi payah. Itu dia. Nescaya pada masa yang akan datang lebih suka ia. Dan jika adalah ia menanti akan hari yang mudah atasnya pada hari itu, melawan nafsunya, maka iaitu hari yang belum dijadikan akan dia. Kalau nak tunggu hari yang mudah, kalau nak tinggal dosa, mana hari yang belum dia dijadikan, itu hak mudah nak tinggal dosanya. Adapun bila dah hidup, makin lama makin payah, makin lama makin payah kita nak tinggalkan dosa. Kalau kita nak cari hari hak mudah kita nak tinggal dosa, tak ada hari lain melainkan hari sebelum kita dilahirkan. Adalah bandingannya, dia kata misal perumpamaannya adalah seperti seseorang yang mendaki ia mencabut pohon kayu, dan lemah ia daripada mencabut pohon kayu tadi, kerana kuat akarnya pohon kayu, maka menangguhkan ia kepada tahun yang akan datang, dan mengetahui ia akan bahawa yang pokok kayu itu bertambah besar dan bertambah kuat akarnya, dan ia bertambah tua dan lemah, dan yang demikian itu sehabis-habis jahil. Dia bagi misal seperti mana satu orang itu nak cabut pohon kayu, maka duk cabut bertukuh lumuh daripada pagi petang, tak mampu, tak berdaya dia nak cabut pohon kayu. Kerana apa? Akarnya yang kuat. Maka dia kata tak apalah, tunggulah setahun dua lagi kita cabut balik.
Nescaya bila tunggu 2, 3, 4 tahun, 5 tahun lagi, dia cabut, akarnya makin mendalam, akar makin membumi, makin menyerak ke dalam, makin susah, makin lemahlah ia daripada mencabut akar tadi. Demikian juga akar dosa kita ni, kalau baru-baru kita buat dosa, mudah kita nak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila mana kita delay dosa kita, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, lama-lama dosa kita telah jadi mengakar, telah membumi ke dalam, dia menyerap ke dalam, dia begitu berakar sekali, maka susah kita nak cabut dosa kita. Dengan kata lain, susah kita nak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Comel dia punya bandingan dia tu. Dan ia bertambah tua dan lemah, dan yang demikian itu sehabis-habis jahil. Jadi orang macam ni adalah orang yang sehabis-habis jahil. Yang keempat, apa sebab seseorang itu israr, seseorang itu menangguhkan untuk bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa menjanjikan ia akan dirinya dengan kemurahan Allah Ta'ala dan maafnya. Dan ini sehabis-habis bodoh. Nombor 4 ni dah bagi tahu kenapa orang itu delay untuk bertaubat pada Allah Ta'ala. Kerana dia kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sebaik-baik Allah, sepemurah-pemurah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah itu maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang. Dia dah letak fikiran macam tu. Sebab tu kata tak apa, Allah maha pengasih, maha pemurah, Allah akan ampun dosa aku. Banyak mana dosa aku, satu kali nanti Allah Ta'ala akan ampun. Dia letak fikiran macam tu. Bahawa menjanjikan ia akan dirinya dengan kemurahan Allah Ta'ala dan memaafnya, dan tiada dan ini adalah sehabis-habis bodoh. Kerana harap ia akan kelepasan pada ketika tiada menjalani ia akan jalannya. Kenapa dia mengharapkan kelepasan bila dia tak buat apa yang dijanjikan tadi? Dalam masa yang sama, dia mengharapkan kelepasan. Dan demikian itu tiada bisa, seperti tiada bisa berlayar perahu pada daratan. Seperti mana kapal perahu tak boleh berlayar di atas daratan, demikianlah orang yang tidak menjalani perintah Allah, melanggari hukum-hukum perintah Allah, dalam masa yang sama dia berharap Allah Ta'ala lepaskan dia. Tak boleh lah. Sabda Nabi SAW, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amaniyya. Artinya, bermula orang yang berakal itu mereka yang menghisap ia, yakni menyangka ia dan menghinakan ia. Man dana nafsahu, menghisap ia dan menghinakan ia dan mengerasi ia akan dirinya. Maknanya orang yang mana dapat kontrol, kerasi diri dia, dapat kawal diri dia daripada nafsu dia. Artinya dalam kurungan, menjadikan ia akan dirinya mengikut perintah Tuhannya. Dia dapat kontrol nafsu dia, dia dapat tekan nafsu dia, dan dia dapat membawa diri dia di dalam lingkungan syariat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tak cukup itu saja, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal ia bagi barang yang kemudian daripada mati. Dia beramal untuk membuat bekal pada hari yang kemudian daripada mati. Dan bermula orang yang lemah, wal ajizu, bermula orang yang lemah, ataupun terjemahnya bermula orang yang bodoh, yang taksir ia pada segala pekerjaan. Yakni orang taksir makna orang yang mengurangi amalan-amalan baik, yang mengurangi pada segala pekerjaan, yakni amalan-amalan mereka yang memperikutkan ia akan dirinya akan keinginan. Dalam masa yang sama, wal ajizu man atba'a nafsahu, orang yang ikut segala keinginan nafsu dia, nafsu syahwat dia. Dalam masa yang sama, wa tamanna 'ala Allah, yang memperikutkan ia akan dirinya akan keinginannya. Maka tiada menegah ia akan dia daripada mengejar yang diharamkan. Maka dia bila dia ikut nafsu, ikut hawa nafsu, maka dia tak tinggal daripada melakukan yang haram. Dalam masa yang sama, wa tamanna 'ala Allah, dan mencita-cita ia atas Allah Ta'ala akan segala angan-angan. Dalam masa yang sama dia berkeinginan, bertamanna, maknanya dia mengharapkan keampunan Allah. Dia buat dosa, dia tak nak bertaubat, dia ikut nafsu, kan? Dalam masa yang sama dia mengharapkan keampunan Allah. Ini kata Nabi, wal ajiz, orang yang bodoh. Orang yang bodoh, orang yang tak buat amalan syurga, yang melanggari perintah Allah, buat maksiat, buat dosa, ikut hawa nafsu, dalam masa yang sama mengharapkan keampunan Allah. Ini orang yang ajiz, orang yang lemah. Setengah ulama terjemah bodoh. Maka tiada menegah ia akan dia daripada yang diharamkan,
dan mencita-cita ia atas Allah Ta'ala akan segala angan-angan, maka serta taksirnya pada mengerjakan taat. Taksir makna berkurang, mengurangi daripada mengerjakan taat, dan serta mengikutnya akan keinginan hawa nafsunya. Tiada ia bersedia dan tiada ia taubat. Tak buat persediaan untuk menghadapi maut, tidak dia bertaubat, bahkan mencita-cita ia atas Allah Ta'ala akan ampunannya. Dia bercita-cita Allah Ta'ala ampunkan segala dosa maksiatnya dan maafnya, dan akan masuk syurga. Dia bercita-cita tak apa, aku ni ahli syurga. Serta mengekalkan atas maksiat. Dalam masa yang sama dia kekal atas maksiat yang dia berada dalamnya. Dalam masa yang sama dia tak bertaubat, dia berterusan di atas maksiat dan dosa yang mana dia berada dalamnya, tapi masih bercita-cita nak masuk syurga. Dan dia tidak meninggalkan ia akan taubat. Dan meninggalkan ia akan taubat. Dan berkata Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala, bermula kelalaian dengan Allah bahawa berpanjangan oleh seseorang laki-laki dengan mengerjakan maksiat. Bermulanya lalai seorang manusia itu bila berpanjangan oleh seorang laki-laki dengan mengerjakan maksiat. Bila seorang laki-laki, bila disebut laki-laki ini bukan laki-laki saja. Laki-laki bermakna manusia. Bila makna manusia itu memanjangkan membuat amalan maksiat, itu dinamakan bermulanya kelalaian. Dan dalam masa yang sama, dan mencita-cita ia atas Allah Ta'ala akan ampunan. Dia duduk kekal atas maksiat, dia duduk berpanjangan dengan maksiat. Dalam masa yang sama dia berharap akan keampunan Allah Ta'ala. Allah nak ampun lagu mana dia tak bertaubat. Allah nak ampun lagu mana dia tak cari rahmat Allah Ta'ala. Allah nak ampun lagu mana dia tidak menyediakan diri untuk mendapat keampunan Allah Ta'ala. Dia buat jalan yang berkhilaf dengan kehendak Allah dan Rasul. Dalam masa yang sama dia mengharap keampunan Allah. Maka itu bermulanya kelalaian, kata Sa'id bin Jubair. Dan ketahuilah olehmu bahawasanya dosa kecil itu jadi besar ia dengan beberapa sebab. Kita nak masuk pula dosa kecil ni, dosa yang kita buat hari-hari. Dosa kecil ni kita duk bercakap bohong, kita duk tengok orang mahram, kita duk apa saja dosa kecil ni dia akan merebak jadi dosa besar. 5 perkara. Seperti mancis ni api yang kecil. Tapi bila dia merebak, kita membakar sesuatu yang besar. Besar tadi dia merebak kepada yang besar, lama-lama dia boleh bakar satu kilang yang besar. Demikian juga dosa kecil ni dia akan merebak menjadi dosa besar dengan 5 perkara. Dan ketahui olehmu bahawasanya dosa kecil itu jadi besar ia dengan beberapa sebab. Sebab yang pertama, bahawa membilang kecil ia akan dia dan menghinakan ia akan dia. Pertama, bila mana dosa kecil gitu, kita meremehkan dosa. Tak apa, kita kata dosa kecil je pun. Kita meremehkan, alah, tak ada apa, Allah Ta'ala ampunlah. Membilang kecil, makna kita menganggap kecil akan dosa kecil tadi dan menghina akan dia. Menghina dengan maksud meremehkan dosa kecil. Kata ulama, jangan kamu tengok betapa kecilnya dosa tadi, tapi hendaklah kamu tengok betapa besarnya zat yang memerintahkan kamu supaya jangan melakukan dosa tersebut. Maka tiada dipeduli ia akan dia. Jadi bila dia anggap dosa itu kecil, dia tak peduli, dia buat lekeh saja, dia ignore, dan tiada duka cita ia dengan sebabnya. Jadi bila dia anggap dosa itu dosa kecil saja, maka dia tidak sedih akan melakukan dosa tadi. Dia tidak duka cita di atas perlakuan dosa tersebut. Yang kedua, suka cita ia dengan dia dan bermegah-megah ia dengan dia. Dosa kecil juga akan merebak jadi dosa besar bila mana kita suka buat dosa, kemudian kita bermegah-megah dengan dosa tadi. Dahlah kita buat dosa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada elektrik rumah saya. Tak apalah, tuan-tuan boleh dengar suara. Pak mari telefon nak suluh sikit. Nak habis sikit lagi. Buka lampu. Elektrik dah tak ada. Mari sini. Okey, kita sambung sikit lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan baca inna lillahi wa inna ilaihi untuk saya. Allah Ta'ala kembalikan elektrik. Tak tahu. Tak pernah jadi sebelum ni. Okey, yang ketiga. Yang kedua tadi, sukacita ia dengan dia. Sukacita ia dengan dia. Maknanya dia suka buat dosa. Kemudian pula bermegah-megah pula dia dengan dia. Bersohor pula. Contohnya, dia buat dosa. Dia tipu orang. Kemudian dia upload pula dalam Facebook. Dia kata, oh hari ni berjaya scam satu orang. Maka dosa kecil akan berubah menjadi dosa besar. Yang ketiga, bahawa bermudah-mudah ia dengan menutupi Allah Ta'ala atasnya. Dan menyangka ia akan bahawasanya kerana
mulianya pada sisi Allah Ta'ala. Yang ketiga ni, kenapa dia bermudah-mudah dengan dosa, dengan menutupi Allah Ta'ala atasnya. Dosa Allah Ta'ala tutup, Allah Ta'ala tak bongkarkan dosa tadi, dia bermudah-mudah dan menyangka ia akan bahawasanya kerana mulianya pada sisi Allah Ta'ala. Dia buat dosa dalam masa, alhamdulillah, berkat doa tuan-tuan, elektrik dah ada, pada sisi Allah Ta'ala, dan tiada mengetahui bahawasanya kerana mulianya pada sisi Allah Ta'ala, dan tiada mengetahui akan bahawasanya ia dimurkai Allah Ta'ala. Dia duk mengulang-ulangi dosa kecil, dalam masa yang sama dia duk berasa diri dia ni mulia di sisi Allah. Dia duk berasa diri dia ni ada martabah di sisi Allah, dia ni wali Allah. Dia mari perasaan macam tu. Dan dia, dalam masa-masa yang sama, dia tiada mengetahui ia akan bahawasanya ia dimurkai Allah Ta'ala. Dia tak tahu sebenarnya dia dimurkai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila mari perasaan macam tu, dosa kecil akan merebak jadi dosa besar. Dan yang keempat, cukup keempat saja malam ni, bahawa mengerjakan ia akan dia dengan terang-terangan, dan menzahirkan ia akan dia, dan menyebut ia akan dia, kemudian daripada mengerjakan ia akan dia. Dosa kecil jadi dosa besar. Yang nombor 4 adalah bila mana dia buat dosa dengan terang-terang, openly buat dosa. Kemudian openly buat dosa, dia dosa yang Allah Ta'ala tutup, dia bongkarkan dosa yang dia buat tadi openly, dan membuat ia akan dia, kemudian daripada mengerjakan. Bila dia buat dosa, dia menyebut dosa-dosa yang dia buat tadi. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan illa mujahirina, wa inna minal jihari an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan summa yusbihu wa qad satarahu Allah Ta'ala fayaqulu 'alimtul bariha kaza wa kaza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu satarallahu anhu. Artinya tiap-tiap umat aku dimaafkan daripadanya. Nabi SAW bersabda, setiap umat aku ni akan dimaafkan, diampunkan. Yang ini tiada dosa bagi mereka itu. Mana dosa ada, Allah Ta'ala ampunkan semua. Melainkan yang berterang-terangan dengan maksiat. Melainkan mereka buat maksiat secara openly, terang-terangan, dan dimaafkan daripada mereka. Tiada dimaafkan daripada mereka itu. Orang yang buat dosa openly, terang-terangan, zahir-zahiran, tidak dimaafkan dosa mereka itu. Dan sesetengah daripada yang menzahirkan dan menerangkan maksiat itu, bahawa mengerjakan oleh seseorang pada malam akan pekerjaan yang jahat. Di antara contohnya orang yang menzahirkan maksiat dosa itu, seseorang yang mana pada malam hari dia mengerjakan pekerjaan yang jahat. Malam hari dia buat dosa, mencuri ke apa ke, tak kisahlah, malam hari. Kemudian masuk ia pada masa pagi-pagi, pada ketika menutupi Allah Ta'ala. Kemudian dia berpagi-pagi dalam keadaan Allah Ta'ala tak bongkarkan kejahatan maksiat yang dia buat tengah malam semalam. Dalam pada ketika menutupi Allah Ta'ala akan dia, maka berkata ia, aku kerjakan semalam bagian-bagian. Kemudian dia pergi kedai kopi, dia kata semalam aku buat maksiat bagian. Dia pula tukang cerita, tukang bongkar maksiat yang dia buat. Dan sesungguhnya telah bermalam ia menutupi akan dia oleh Tuhannya. Kemudian pada malam dia buat kerja pagi pula maksiat, malam nanti Allah Ta'ala tutup segala dosa dia, Allah Ta'ala tak bongkarkan. Dan berpagi-pagi ia membuka. Pagi-pagi dia tak ada kedai kopi, dia buka pula dosa maksiat yang dia buat, akan penutup Allah Ta'ala. Berpagi-pagi ia membuka, ia akan penutup. Saji, Allah Ta'ala sajikan dosa dia, Allah Ta'ala tutupkan dosa dia. Dia pagi-pagi dia duk buka saji, penutup dosa Allah Ta'ala terhadap dia. Daripadanya dengan memasyhurkan dosanya. Dia duk kutip cerita akan dosa dia, supaya dia nak memasyhurkan perbuatan dosa yang dia buat tadi. Kita pun habis sikitlah. Yang kelima, dosa kecil dari dosa besar adalah bahawa keluar dosa kecil itu daripada orang yang alim. Ni kena kepada orang alim. Dosa kecil orang alim buat, dia jadi dosa besar. Macam mana? Keluar dosa kecil itu daripada orang yang alim, yang diikut akan dia. Orang alim yang banyak follower ni, bila dia buat apa saja, follower dia duk ikut. Maka demikian itu dosa besar. Ia, orang alim tadi. Walaupun orang alim tadi buat dosa kecil saja, tapi dosa kecil yang dia buat tadi diikut, difollow oleh orang, anak murid dia dan sebagainya, maka dosa kecil yang dia buat tadi jadi dosa besar. Kerana bahawasanya berkekalan ia kemudian daripada matinya. Kenapa? Anak murid dia duk buat dosa walaupun kecil, dia akan berkekalan sehinggalah selepas matinya. Sabda Nabi SAW, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha
min ba'dihi min ghairi an yankusa min awzarihim syai'. Artinya barang siapa berjalan pada Islam akan jalan yang jahat. Man sanna fil Islam, yakni barang siapa yang merintis di dalam Islam ini sunnatan sayyi'atan, jalan yang jahat. Apa jadi? Kana alaihi wizruha. Nescaya adalah atasnya dosanya. Dia yang merintis jalan jahat tadi, maka dosanya kena pada dia, dan dosa mereka yang mengerjakan, dan dosa orang dok follow dia pula jatuh atas kepala dia. Yang mengerjakan akan dia kemudiannya daripada ketiadaan, yang mengerjakan akan dia kemudiannya daripada ketiadaan, kurang daripada segala dosa mereka itu. Ini banyak mana dosa yang dia dapat disebabkan dia merintis jalan dosa tadi. Banyak mana orang kemudian selepas itu ikut dia, akan dapat dosa yang juga daripada orang yang ikut dosa dia tadi. Dikehendaki dengan berjalan itu menyeru ia, yang dikata berjalan, man sanna tadi kan, barang siapa yang berjalan, saya terjemah barang siapa yang merintis. Dia kata yang dikehendaki dengan berjalan atau merintis itu menyeru ia, sama ada dia suruh orang follow dia dengan perbuatan dia, atau dengan perkataan dia, atau menolong ia atasnya, atau dia memperkuatkan tadi atas jalan dia tadi, atau diikutkan di atasnya. Itu termasuk dalam man sanna sunnatan sayyi'atan. Dan firman Allah Ta'ala, wa naktubu ma qaddamu atharahum, artinya menulis oleh kami, wa naktubu, menulis oleh kami ini Allah Ta'ala, akan barang yang mendahulukan oleh mereka itu. Ma qaddamu, kami tulis barang yang telah didahulukan, yang dibuat oleh orang sebelum kamu, oleh mereka itu. Wa atharahum, dan daripada segala amal kebaikan dan kejahatan. Menulis oleh kami akan barang yang mendahulukan oleh mereka itu, tak kiralah daripada segala amal baik dan juga kejahatan, dan segala bekas. Wa atharahum, dan segala bekas mereka itu. Jadi semua Allah Ta'ala tulis kepada perintis, orang yang mula-mula buat benda yang baik ataupun benda yang jahat, Allah Ta'ala kata tulis. Dan juga atharahum, bekas-bekas kesan-kesan mereka. Maka dia kata yang dikehendaki dengan segala bekas itu, yang segala kesan itu, barang yang menghubungi ia daripada segala amal. Apa saja yang ada connection dengan amalan yang dia rintiskan tadi, sama ada amalan itu amalan baik ataupun amalan buruk, maka dia kata yang dikehendaki dengan segala bekas atau kesan itu, barang yang menghubungi ia daripada segala amal, kemudian daripada selesai pekerjaan, dan yang mengerjakan tatkala adalah yang membangkitkan atas taubat itu, takut akan Allah Ta'ala. Jadi perkara yang menimbulkan gairah, gemar kita untuk membangkitkan taubat pada Allah Ta'ala itu adalah khauf, takut akan Allah Ta'ala, yang keluar ia daripada pengenalan. Nescaya memperingatkan oleh hamba akan menyatakan takut, maka hamba berkata. Jadi Musani nak bagi tahu lepas ni, benda yang boleh menimbulkan perasaan untuk kita bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah khauf, takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka oleh itu hamba akan menyatakan bab takut ni, maka ana aqulu, dia kata hamba berkata. Apa yang dia kata? Kita sambung pada pengajian selepas ini, masuk pada bab yang kedua, pada menyatakan khauf, yakni pada menyatakan takut akan Allah Ta'ala. Syahrizan baru nampak ke? Masya Allah. InsyaAllah kita sambung nanti bab takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala esok lusa insyaAllah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik untuk kita bertaubat dengan sebenar-benar taubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita delay akan taubat kita, kerana kita dituntut untuk bertaubat daripada sekalian dosa kita. Kemudian kalau kita delay melewatkan taubat, kita dituntut lagi untuk bertaubat di atas kita mendelaykan taubat kita. Jadi dua kali taubat kena. Dua kali kena taubat pula situ. Dan dosa kecil ni jangan kita ulang-ulang dosa kecil. Kenapa? Bila dosa kecil kita israr, kita berterusan melakukan dosa kecil maksiat tadi, dia akan merebak menjadi dosa besar. Malam ini kita belajar 5 perkara dosa kecil, 5 sebab dosa kecil boleh merebak menjadi dosa besar. Mana kita telah ulang hari ini, tuan-tuan boleh refer balik nanti insya-Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam wa ilmuhu atam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم فقهنا في الدين وعنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين اللهم نور قلوبنا بعلمك واستعمل بداننا بطاعتك اللهم طهر قلوبنا عن سيئاتك وطهر قلوبنا عن معصيتك اللهم نور قلوبنا بعلمك ونور قلوبنا بمحبتك ومعرفتك برحمتك يا أرحم الراحمين
ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى سيدنا حبيبي محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi insyaAllah.